Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 18 Mei bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sarawak akan terus meneroka idea baru untuk pembangunan masa depannya ke arah 2030. Yang di-Pertuan Negeri Tupahin Sri Abdul Taib Mahmud gembira kerana Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah memperkenalkan inisiatif berpandangan jauh untuk mengubah ekonomi kita. Tun Pehin Sri Taib bangga Sarawak berada di barisan hadapan dalam pembangunan ekonomi hidrogen di Asia Tenggara. Menurutnya, ekonomi hidrogen akan menjadi penyumbang besar kepada kesejahteraan ekonomi Sarawak apabila negeri ini telah mengurangkan kebergantungan kepada industri tradisional. Sarawak katanya akan mencipta sumber pendapatan baharu untuk mengurangkan kebergantungan terhadap sumber asli dan bahan api fosil yang semakin berkurangan. Beliau juga gembira Sarawak bekerjasama dengan sektor swasta dan kerajaan asing untuk memanfaatkan potensi pasaran karbon. Aliran hasil baharu daripada sumber hutan menurut beliau akan dijana untuk projek perdagangan karbon. Tun Pehin Sri Taib berucap merasmikan persidangan kedua penggal pertama Dewan Undangan Negeri ke-19 di Kuching. Sementara itu, kitaran kemiskinan di Sarawak hanya boleh dipecahkan menerusi pendidikan. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menyambut baik usaha kerajaan negeri yang memberi penekanan lebih tinggi terhadap pendidikan berkualiti kepada anak-anak daripada isi rumah miskin. Penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19, Tun Pehin Sri Abdul Taib memberitahu dengan mendapat akses kepada pendidikan berkualiti, generasi muda akan berdaya saing dan dapat melibatkan diri dalam aktiviti yang produktif dan berpendapatan tinggi. Ini termasuk penubuhan 5 sekolah antarabangsa untuk kanak-kanak cemerlang daripada keluarga B40, terutamanya dari luar bandar. Katanya ini akan memberi peluang kepada kanak-kanak dari keluarga kurang berkemampuan untuk menikmati pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa untuk masa depan yang lebih baik. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Negeri Tupahin Sri Abdul Taib Mahmud berharap Kerajaan Persekutuan akan terus memberi perhatian khusus terhadap pembangunan di Sarawak, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Beliau juga yakin pembangunan sosio-ekonomi Sarawak mampu dikembangkan setara dengan pembangunan di Semenanjung. Jelas Tun Pehin Sri Taib, Sarawak tidak akan ketinggalan dalam arus pembangunan sejajar dengan semangat keluarga Malaysia yang mementingkan kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat Sarawak. Justru beliau yakin kepimpinan Sarawak akan sentiasa berusaha mengekalkan hubungan yang baik dengan Kerajaan Persekutuan. Beliau turut bersyukur atas pindaan rang undang-undang perlembagaan berkaitan isu Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada Disember tahun lepas. Ini akan mengukuhkan lagi kedudukan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia dan membuktikan semangat kesatuan dalam keluarga Malaysia yang telah wujud. Dalam ucapan sama, Tun Pehin Sri Taib bersyukur kerajaan negeri mempunyai kedudukan kewangan yang baik. Ia sekaligus membolehkan Sarawak memberikan bantuan bagi meringankan beban kewangan rakyat, golongan peniaga kecil, usahawan dan syarikat perniagaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau turut merakamkan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan termasuk Jabatan Kesihatan Sarawak, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, RELA, pihak berkuasa tempatan dan semua jabatan serta agensi kerajaan yang terlibat dalam misi menangani penularan COVID-19. Sejumlah 14.3 juta ringgit dana telah diluluskan kerajaan bagi pelaksanaan projek penyambungan bekalan air terawat ke kawasan Ulu Roban di bahagian Betong. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli merangkap Ahli Parlimen Saratok, Datuk Ali Biju dalam kenyataan hari ini memaklumkan peruntukan tersebut telah diluluskan Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada suku kedua tahun lepas, manakala Jabatan Bekalan Air Luar Bandar selaku agensi pelaksana.
Datuk Ali Biju berkata pada masa sekarang projek berkenaan masih dalam proses reka bentuk dan proses tender dijangka pada suku ketiga tahun ini. Beliau menjangkakan pembinaan projek itu dijangka pada penghujung tahun ini atau awal tahun depan. Jelasnya antara komponen atau skop kerja projek termasuklah pemasangan paip sepanjang 14 km, pembinaan takungan air dan sebuah stesen pam penggala air. Ia akan memberi manfaat kepada penduduk dari 6 buah rumah panjang di kawasan Ulu Roban. Bilangan pengundi baharu di kawasan Dewan Undangan Widun, Pantai Damai merekodkan peningkatan seramai 17,000 orang setakat ini. Menurut Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, ia menjadikan jumlah terkini pengundi di kawasan tersebut ialah 39,000 orang berbanding 20,300 orang pengundi pada pilihan raya negeri yang lalu. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB memaklumkan statistik tersebut telah diterima daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR baru-baru ini berikutan pelaksanaan pendaftaran automatik untuk undi 18. Namun 58% daripada 17,000 orang pengundi baharu yang berdaftar adalah terdiri daripada golongan berumur 18 hingga 39 tahun. Setakat statistik kita yang terkini, kawasan Dua Pantai Damai mempunyai lebih sedikit daripada 20,000. Dalam pilihan raya negeri yang lalu, bilangan pengundi kita adalah 20,300 lebih. Namun demikian, apabila pendaftaran wajib undi 18 ini, peningkatan kita meningkat kepada 37,000. Maksudnya kita ada 17,000 pengundi tambahan. Namun demikian, yang 17,000 itu bukan semata-mata yang berusia 18 tahun hingga 19 tahun hingga ke 20 tahun, tapi mereka yang majoriti mereka adalah daripada umur 21 tahun hingga 39 tahun. Dengan kata lain, masih ramai lagi mereka-mereka yang dahulunya sepatutnya berdaftar 21 tahun tapi mereka tidak berbuat demikian. Justru Pusat Khidmat PBB Cawangan Pantai Damai berhasrat melaksana beberapa program untuk mendekati golongan pengundi baharu menjelang pilihan raya umum ke-15 akan datang. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Ramah Tamah Pusat Khidmat PBB Cawangan Pantai Damai di Kuching. Rumah terbuka Aidilfitri dan Pra-Gawai Dayak yang berlangsung di Mukah mendapat sambutan meriah daripada penduduk setempat. Majlis tersebut yang dianjurkan Timbalan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hanifah Hajar Taib, bermula seawal 9 pagi sehingga 2 petang. Datuk Hanifah yang ditemui di majlis itu memberitahu perayaan Aidilfitri dan Gawai Dayak yang disambut tahun ini merupakan platform terbaik untuk merapatkan silaturahim dalam kalangan penduduk pelbagai kaum di negeri ini. Ujar beliau, wujudnya perkahwinan campur dalam kalangan penduduk pelbagai kaum telah menyebabkan asimilasi kaum termasuk dari sudut penyediaan juadah makanannya. Antaranya jika dahulu kek lapis lazim dihidangkan pada perayaan Aidilfitri, kini hidangan sama juga sudah semakin kerap dilihat dihidangkan semasa perayaan Gawai Dayak. Ujarnya lagi dengan prosedur operasi standard pencegahan COVID-19 yang telah dilonggarkan tahun ini, penduduk kini boleh meraihkan perayaan kali ini dengan lebih meriah. Namun beliau turut menyeru penduduk agar kekal berhati-hati dan melaksanakan langkah pencegahan sendiri sepanjang menghadiri sebarang majlis keraian. Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan Pra-Gawai anjuran pusat khidmat beliau itu diadakan selama 3 hari di 3 lokasi berbeza iaitu di tebingan Sungai Dalat pada hari Sabtu, Dewan Suara Mukah pada hari Ahad dan akhirnya di Dewan Masyarakat Balingian. Tabung Baitumal Sarawak TBS telah mengagihkan lebih 15 juta ringgit kepada penerima bantuan seluruh negeri setakat ini. Menurut pengurus besarnya Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili, ia merangkumi bantuan pendidikan, kebajikan, institusi Islam dan juga kepada golongan yang terkesan akibat COVID-19.
Datuk Abang Muhammad Shibli berkata sepanjang tempoh pandemik hampir 2 tahun yang lalu, TBS telah turun padang membantu golongan yang terkesan dan juga asnaf. Tambah beliau, pihaknya juga mendapat kerjasama daripada badan bukan kerajaan dan juga orang perseorangan dalam memastikan golongan yang terkesan dan memerlukan dibantu. Dan kita amat bersyukurlah pembayar-pembayar zakat terus membayar kewajipan mereka, dan dalam bulan Ramadan pun kita sedia maklum dari segi pembayar zakat fitrah cukup baik, cukup dapat sambutan yang baik. Beliau berkata demikian di Dewan Kompleks Islam Sarawak Miri ketika ditemui pemberita pada Hari Bersama Pelanggan dan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri bersama pelanggan TBS bahagian Miri. Di Bintulu, 2 buah bot nelayan asing ditahan pada jarak lebih kurang 110 batu nautika pada Ahad lalu. Menurut Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Hairul Anwar Saad, tangkapan dilakukan kira-kira pukul 3.15 petang. Kapten Maritim Muhammad Hairul menerusi kenyataan media memaklumkan hasil pemeriksaan mendapati 23 kru tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua mereka berumur lingkungan 16 hingga 52 tahun termasuk tekong. Hasil rampasan dianggarkan bernilai 1.5 juta ringgit termasuk peralatan menangkap ikan selain 700 kg ikan campur dan 20,000 liter bekalan diesel. Kedua-dua bot nelayan asing terbabit ditahan dan diiring ke Pusat Tahanan Vesel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985. Laluan di Jalan Tunjugah Kuching akan ditutup separuh jalan bagi memberi laluan kerja pembaikan jalan yang bermula Isnin lalu hingga 30 Mei ini bermula pukul 8 malam hingga 5 pagi. Jabatan Kerja Raya Bahagian Kuching memaklumkan lencongan atau penutupan jalan hanya akan dilakukan semasa kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan. Walau bagaimanapun, jalan raya ini akan dibuka secepat mungkin sekiranya kerja penyelenggaraan dapat disiapkan awal bagi melancarkan pergerakan trafik. Justru orang ramai dinasihati untuk mematuhi papan tanda keselamatan serta arahan penjaga laluan di sekitar kawasan terlibat. Pihak JKR bahagian Kuching menerusi kenyataan media memberitahu pihaknya akan memaklumkan sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh, waktu atau kawasan yang terlibat dengan kerja penyelenggaraan dari masa ke semasa. Sekian berita Sarawak edisi Rabu 18 Mei. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Salam hormat dan jumpa lagi.